Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan kami dalam USIM Online. Di hadapan saya ialah Prof Hajar, Dekan PNI, yang mana saya akan menginterview beliau sebentar sahaja lagi berkenaan dengan program gelandangan kita, program kemasyarakatan yang baru saja kita laksanakan. Baiklah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Prof. Apakah pendapat Prof mengenai dengan program kemasyarakatan iaitu gelandangan siri 2012 yang terakhir ni yang kita baru saja selesai laksanakan? Pendapat saya alhamdulillah, kan, maknanya ini satu usaha yang baik yang diusahakan untuk dari pengurusan, tetapi yang dilaksanakan ialah kita tengok bukan ini hanya staf, tetapi penglibatan daripada pelajar itu sendiri. Dan mereka ni nampaknya bersungguh-sungguh lah, kan, untuk melaksanakan tugas yang diberi dan amanah yang kita pikul. Dan alhamdulillah inilah yang kita harapkan daripada pelajar-pelajar USIM khususnya lah, kan, yang kita kata kita mestilah peka dengan suasana kita, bukan saja di kampus ataupun hanya dalam bilik kuliah, tetapi di luar bilik kuliah. Jadi ini adalah pengalaman yang memang yang menarik, kan? Alhamdulillah. Jadi pada pendapat Prof, adakah program ini berkesan kepada mahasiswa kita sendiri di USIM? Itulah maknanya untuk kita tengok bila penglibatan pelajar itu bersungguh-sungguh, maknanya dia pun faham keadaan yang sebenar yang berlaku di luar. Dan di sini maknanya memang berkesan, kan, sebab bila dia tengok gelandangan yang tak ada tempatnya, yang tak ada makan minumnya, kan, dengan keadaan yang memang amat kurang lah, kan, berbanding dengan kita, kan, banyak bersyukur dengan apa yang pemberian Allah SWT. Dan saya rasa ini memang bukan kesan saja bila melihat, tetapi bila dia masuk ke hati dia, kan, dia nampaklah, kan, sebenarnya inilah keadaan yang sebenarnya. Dan alhamdulillah, insyaAllah jadi kesan saja bukan untuk diri dia, dan bila dia balik nanti boleh cerita pula dengan kawan-kawan, kan. Itu yang kita nak, kan, maknanya masyarakat tu, kan, dan maknanya kita kalau nak memajukan ummah, dan kita mula dengan kecil, kan, insyaAllah. Dan program-program lain pula akan ditambahkan, seperti GISO dan sebagainya, kan, lautan antarabangsa dan sebagainya. Jadi ada banyak lagi program yang boleh kita akan bantu kita nanti, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada Prof di atas ulasan dan juga pendapat Prof sebentar tadi. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam USIM Online. InsyaAllah, terima kasih banyak juga lah pada USIM Online, dan juga untuk mahasiswa yang terlibat malam ni, yang kita harap dia akan berusaha juga, kan, maknanya bukan saja untuk malam ni, tetapi mungkin juga lah program-program lain juga, penglibatan pelajar tu yang kita mengharapkan supaya menjadi pelajar yang berabrar nanti, insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Berkaitan dengan program yang baru saja kita laksanakan sebentar tadi, apakah perasaan dan apakah iktibar yang boleh saudara Adam ambil berkenaan program tersebut? Perkara paling utama yang saya dapat rasakan pada malam ini adalah pertamanya kita dapat menjiwai sendiri perasaan orang gelandangan, yang mana mereka tidak mempunyai tempat tinggal kediaman seperti mana kita, walaupun kita di universiti diberi penginapan yang mungkin tidak seberapa, tidak setara dengan universiti lain, tetapi paling tidak kita ada tempat tinggal, tapi mereka tidak ada tempat tinggal, hanya beralaskan kotak semata-mata. Dan sepatutnya sewaktu kita memberi makanan kepada mereka tu, kita dapat lihat sendiri bagaimana susahnya hidup mereka, bagaimana peritnya kehidupan sebagai seorang gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal, dan kita dapat cuba untuk menjiwai lah, kan, watak seorang gelandangan ni, kan. Orang ramai di sekelilingnya melihat mereka dan mereka berasa malu, mereka rasa terhina, tapi kita penuh dengan kesenangan, penuh dengan kelebihan, tapi masih lagi tidak bersyukur. Jadi di sini kita dapat timbulkan rasa keinsafan dan juga kesyukuran pada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan dan kelebihan yang kita ada. Jika nak dibandingkan dengan mereka di luar sana, memang bagai langit dengan bumi, tidak seberapa. Jadi sebagai seorang pelajar agama, sebagai seorang pelajar USIM, kita seharusnya berasa sangat bersyukur, rasa sangat bertuah kerana pada malam ini kita diberi peluang untuk menjalankan tanggungjawab kita, walaupun hanya seketika, walaupun hanya sebentar, tapi kita paling kurang bila mana Allah Ta'ala bertanya nanti apa yang kamu buat untuk mereka yang tidak bernasib baik ini, sekurang-kurangnya kita dapat jawab. Kita dapat beritahu, aku pernah turun ke Kuala Lumpur ini, di Anjung Singgah ini, untuk membantu mereka walaupun sedikit. Ya, terima kasih. Jadi boleh saya simpulkan bahawa ulasan saudara Adam sebentar tadi merujuk kepada program kemasyarakatan gelandangan ini adalah sesuatu yang berkesan. Jadi adakah apakah harapan saudara Adam mengenai
program ini pada masa akan datang? Haruskah ia diteruskan ataupun cukup sekadar ini sahaja? Berkesan atau tidak program ini sebenarnya bergantung kepada peserta yang hadir, pelajar yang hadir dalam program ni. Kerana niat itu akan menentukan berkesan ataupun tidak program ini. Kalaulah pelajar yang datang pada malam ini betul-betul ingin merasai sendiri, belajar, mengalami sendiri, kita kata apa, perjalanan program khidmat sosial ini dan ingin mengambil iktibar daripada aktiviti yang diadakan, maka saya kira itu akan memberi kesan pada jiwa mereka. Kalaulah kita datang hanya semata-mata untuk join program, untuk rekod dalam sirah dan sebagainya, itu memang tak akan meningkatkan kesan. Tapi kalau kita datang niat kerana Allah SWT dan kita datang dengan niat untuk membantu, belajar untuk membantu, maka insya-Allah aktiviti ataupun kegiatan yang kita buat pada malam akan meninggalkan kesan. Dan saya lihat program ini perlu dilakukan secara berterusan dari semasa ke semasa. Dan saya kira perasaan keinsafan itu timbul dan keinsafan itu wujud dalam diri saudara Adam ya. Jadi saya ingin bertanya, apakah inisiatif saudara Adam sendiri untuk mengajak mungkin mahasiswa atau mahasiswi di luar sana yang tidak merasai apa yang saudara Adam rasai? Jadi apakah inisiatif daripada saudara Adam? Of course, saya fikir sekiranya program ni akan diadakan lagi pada masa yang akan datang, insya-Allah saya ingin mengajak lebih ramai sahabat-sahabat kita untuk turut serta. Jadi kita beri peluang kepada mereka yang tak pernah turun ke medan ataupun turun ke jalanan untuk bertemu dengan orang-orang gelandangan ni. Dan saya fikir program ni bukan hanya boleh dilakukan di universiti, dan kita tak sepatutnya sebagai pelajar muslim kita tunggu universiti buat program ni barulah kita nak turun, tak. Tapi kita sendiri pun boleh adakan satu grup, kumpulan kita sendiri untuk kita kata apa, mungkin hujung-hujung minggu yang kita ada masa lapang dan sebagainya, kita boleh turun sendiri, tak ada masalah. Jadi tak perlu tunggu universiti. Tapi apa yang universiti sediakan untuk kita ni, patutnya kita ambil peluang lah. Terima kasih kepada saudara Adam di atas perkongsian idea dan juga pendapat bersama dengan kami dalam Muslim Online. Terima kasih. Apakah persepsi saudari ataupun apakah pandangan awal saudari mengenai program gelandangan ini sebelum mengikuti program ini secara live? Okey, secara jujur lah, sebab ini adalah pertama kali saya mengikuti program sebegini. Jadi sebelum datang ke sini mungkin satu persepsi di mana kita akan bukan terjah, tapi kita akan jumpa dengan segolongan yang di mana dia tak ada tempat tinggal. Dan mungkin di fikiran saya adalah golongan ini adalah hanya golongan orang tua saja. Golongan orang tua, dan mungkin mereka tidur di jalanan. Dan ada satu tempat yang memang sudah menjadi tempat kebiasaan mereka akan tinggal di sana. Jadi mungkin persepsi awal tu adalah golongan orang tua sahaja. Tapi bila pergi pada malam ini, merupakan pengalaman yang pertama, saya melihat bukan setakat golongan tua, tetapi juga golongan muda, kanak-kanak dan juga wanita. Yang mungkin saya rasa situasi begini mungkin kita tak nampak di kampung-kampung, tapi dia wujud di bandar Kuala Lumpur itu. Okey, terima kasih. Jadi sepanjang program ini berlangsung, apa pula perasaan saudari? Ya. Okey, sepanjang program ini berlangsung, bercampur perasaan tu, gembira ada, sedih ada, terharu pun ada. Gembira sebabnya dapat memenuhi ada pengalaman saya sendiri. Bila mana kita sampai di lokasi tersebut, ada ramai orang yang berlari ke arah saya untuk mendapatkan makanan tu. Tapi mungkin sahabat-sahabat lain mereka pergi dan meletakkan, sebabnya pakcik-pakcik atau macam-macam itu sedang tidur, tapi mereka mendapatkan saya untuk mendapat makanan tu. Dan terharu juga sebabnya masih wujud golongan sebegini di zaman kita ni, iaitu nak mencapai wawasan 2020, masih ada golongan sebegini di bandar Kuala Lumpur. Jadi saya fikir satu situasi yang mungkin kita harus fikirkan apa inisiatif kita untuk kita merubah keadaan ini, kerana kita ni Malaysia sedang menuju negara yang maju. Okay. Jadi berdasarkan ulasan saudari sebentar tadi, adakah saudari fikir program kemasyarakatan seperti ini sesuatu yang berkesan kepada masyarakat di luar sana ataupun tidak? Adakah ianya harus diteruskan ataupun cukup sekadar ini sahaja? Okey, sejujurnya bila mendengar operasi pada malam adalah hanya untuk memberi makanan, sedikitlah terusik di hati saya, kenapa kita memberi makanan, sebenarnya kita akan menggalakkan lagi golongan sebegini. Tapi bila sudah turun ke lapangan, baru saya melihat satu perspektif baru, iaitu mungkin dengan kita memberi makanan tu, kita menunjukkan kita cakna dan prihatin kepada golongan tersebut. Dan kami juga ada memberi satu bookmark di mana anda disayangi, dan sesuatu kemudahan akan datang selepas kesulitan. Jadi kita tak membiarkan golongan ini sebegitu saja. Kita mungkin akan memberikan semangat kepada golongan sebegini untuk terus meneruskan kehidupan mereka, dan mereka tahu ada segolongan di belakang masyarakat ni yang menyokong mereka, dan mereka harus berubah untuk menunjukkan yang mereka juga menghargai apa yang kami bagi.
Saya kira saudari Huda ini seorang yang sepanjang melalui program ini saudari mengalami satu perasaan iaitu keinsafan dan juga satu perasaan alhamdulillah kerana kita sebagai mahasiswa dan juga mahasiswi yang boleh dikatakan selesa, tidak seperti keadaan mereka yang bergelandangan di sana. Jadi apakah inisiatif saudari kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain untuk mewujudkan perasaan yang sama seperti mana saudari rasai? Okey, jika kita lihat program ini berlangsung beberapa maksudnya beberapa waktu, beberapa siri, tidak kerap. Jadi mungkinlah jika jika hari ini kita hanya melibatkan sekelompok mahasiswa, tapi mungkin untuk masa akan datang kita boleh melibatkan sekelompok mahasiswa yang lebih ramai, bukan sekadar satu bas atau dua bas. Mungkin kita boleh bawa beberapa siri yang lebih kerap untuk kita tengok sendiri, kita tinjau sendiri apa keadaan masyarakat kita sekarang. Saudari mengikuti program kemasyarakatan ini adalah untuk kali pertama. Jadi sebenarnya saya nak bertanya, apakah perasaan saudari sebelum dan juga semasa mengikuti program ini? Okey, sebelum saya datang ke sini adalah dengar rakan-rakan kata untuk datang ke sini, dan saya terfikir mungkin seronok sebab sebelum ni saya hanya melihat di televisyen, di mana contohnya macam Singgah Sahur, mereka memberi makanan kepada orang-orang di sekitar yang tiada tempat tinggal. Dan jadi sekarang malam ni saya sangat teruja sebab saya sendiri secara langsung memberi makanan kepada mereka, melihat macam mana mereka tidur, tempat tinggal mereka dan sebagainya. Dan saya rasa sesuatu lah di dalam hati. Setiap insan mesti ada perasaan kan. Saya tertanya mengapa mereka tinggal di sini, mana keluarga mereka, tiada pekerjaan ke ataupun tidak, family tidak indahkan ke tidak. Dan saya membuat jawapan sendiri. Mungkin mereka ada masalah masing-masing, dan saya rasa perlulah program ni diteruskan lagi. Untuk bagi saya satu malam tak cukup untuk kita mendekati mereka. Kita tak cukup untuk bertanyakan satu perasaan keinsafan wujud dalam diri saudari. Jadi adakah saudari rasa rakan-rakan saudari di luar sana juga merasai apa yang saudari rasakan? Okey, secara jujurnya bila saya melihat mereka, saya merasa simpati. Dan saya rasa sangat bersyukur sebab saya masih ada bersama dengan family, masih diberi perhatian dan sebagainya. Jadi pesanan saya pada semua rakan-rakan di luar sana, perlulah mengambil berat juga dengan masyarakat di luar, di mana mereka sebenarnya memerlukan kita. Dan mahasiswa sebenarnya bukanlah sahaja berada di dalam kampus, tetapi juga orang luar memandang mahasiswa. Itulah sifat perasaan perlu mengambil tahu, perlu wujud dalam setiap insan walaupun bukan dalam kampus. Maksudnya bukanlah di dalam kampus je kita perlu mengikuti program-program kemasyarakatan seperti ini, tapi bila kita sudah keluar dan kita boleh membuat satu badan kan untuk masyarakat untuk beri perhatian kepada masyarakat seperti ini. Saya kira cukup sekadar itu sahaja soalan saya kepada saudari Farhana. Terima kasih kerana bersama kami dalam USIM Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Nur Syuhada Sudiro dalam USIM Online. Pada kali ini dalam program kemasyarakatan iaitu program gelandangan sesi 2012, iaitu program gelandangan yang terakhir, kami USIM Online bersama dengan Naib Chancellor wanita pertama Universiti Sains Islam Malaysia iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Asma binti Ismail. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Baiklah Prof, saya ingin bertanya kepada Prof mengenai program kemasyarakatan yang baru sahaja kita laksanakan sebentar tadi. Sebelum saya bertanyakan beberapa soalan, saya ingin bertanya apakah perasaan Prof terhadap program yang baru sahaja kita laksanakan? Saya rasa program ni amat baik sekali sebab ini pertama juga saya melihat bahawa pegawai-pegawai universiti juga turun bersama-sama dengan pelajar-pelajar. So now dia bukan sahaja satu aktiviti hanya untuk pelajar, tetapi satu aktiviti yang dinikmati oleh semua pegawai-pegawai atasan, pegawai-pegawai HCP dan lain-lain pegawai juga yang sama bersama dengan pelajar pada malam ini. Ini menunjuk
menunjukkan bahawa program ini telah dapat menarik minat bukan saja untuk pelajar. It's no longer a curriculum or koke untuk pelajar, tetapi satu program yang iktiraf oleh USIM sendiri sebagai satu program outreach yang USIM lakukan untuk memberi bakti kepada masyarakat. Ya. Jadi saya ingin bertanya kepada Prof, adakah program ini harus diteruskan dalam sesi yang akan datang ataupun cukup sekadar ini saja? Program sebegini saya dapati bahawa bagi mereka yang belum cukup exposure tentang apa yang berlaku dalam keadaan dunia sekarang dan hanya setakat di Menara Gading, ini adalah satu program yang dapat membuka mata kepada pelajar-pelajar dan juga kepada kaki tangan yang tidak pernah mengetahui tentang apa yang berlaku dengan segelintir masyarakat yang lain. Ini adalah satu program yang pembuka mata, tetapi dia bukan satu program yang perlu dilakukan sekali sekala. Dia perlu dilakukan berterusan dan akan tetapi mungkin kumpulan-kumpulan yang berlainan pula lah yang datang. Macam hari ini 40 orang. Lain kali another 40 pula. Tetapi supaya sekarang ni semua masyarakat USIM, warga USIM dapat merasai dan dapat melihat dengan kacamata sendiri apa yang berlaku tentang marginalized population yang ada di Malaysia ini. Dan bila dapat exposure demikian, barulah kita ada rasa keinsafan, rasa kesyukuran yang no matter apa yang kita komplain, ada lagi yang lebih teruk daripada kita. Ini yang patutnya kita mengetahui lah. Jadi berkaitan dengan ucapan Prof sebelum ini yang mengenai kita sebagai mahasiswa keluar kepada masyarakat, kita harus menyediakan fishing rod, bukan sekadar kita bagi fish kepada mereka. Betul. Apakah yang harus kita lakukan supaya kita sedar kita harus menyediakan fishing rod, bukannya fish? Betul. Perlu saya nyatakan di sini, segala perubahan bermula dengan diri sendiri. Betul? Dan kita tidak boleh nampak perubahan itu kalau kita tidak nampak apa yang berlaku sekarang. Okey. Jadi bila kita dah melihat dengan cara datang kepada melihat mereka yang homeless ini, dan kita rasa insaf dan kita menangis dan kita rasa apa yang berlaku, kenapa masyarakat treat them like this dan kenapa mereka menjadi homeless in the first place, itu satu ni. Tetapi at the end of the day, perlu mahasiswa bertanya, walaupun you rasa insaf, you sedih macam mana pun, you should ask the question, what can I do? Apa yang saya boleh lakukan sekarang ni? Sebab kita bukan di sini universiti hanya untuk memberi community service. Itu bukan tugas kita. Kita di universiti adalah mereka yang sedang membelajar, menimba ilmu. Jadi kita patut menggunakan ilmu itu untuk sekarang ni bagaimana ilmu itu dapat kita translate, dapat tolong pada masyarakat. Setakat kita memberi servis, seperti yang saya kata tadi, kita lalu jalan, kita tengok dia tak ada rumah, kita bagi makan. Esok siapa nak bagi makan? Lusa siapa nak bagi makan? Setunggu lagi sekali kita datang baru dia dapat makan. That cannot be. Right? Jadi sekarang ni bagi saya, kalau program ni diteruskan, kita bermula dengan exposure, membuka mata. Kedua, mahasiswa sekarang ni patut mengetahui kenapa, why, kenapa berlakunya keadaan sedemikian. Ketiga, mahasiswa sekarang ni patut berdiskusi, alright, balik ke universiti, berdiskusi, menimba ilmu dengan pensyarah-pensyarah untuk sekarang ni menyediakan projek yang sekarang ni dapat dilakukan untuk saya panggil community engagement, supaya sekarang ni kita bagi the fishing rod, we teach them. That is what the job or tugas seorang mahasiswa ataupun mereka yang keluaran daripada universiti. Kita patutnya memberi awareness, kita patutnya mengajar dan supaya masyarakat sekarang ni dapat terus kehidupan mereka ataupun mereka daripada kumpulan homeless ni supaya tidak menjadi homeless. See, the whole idea is macam why do they become homeless? Sebab kita tidak ada. Bagi saya untuk teruskan program ini, mungkin di Anjung Singgah ini terdapat kumpulan mahasiswa yang datang ke sini interview dan duduk maybe half a day dengan mereka.
Setakat datang, beri makan, kemudian pergi to the next one, pergi makan the next one, tidak mencukupi. Itu hanya pembuka mata, pembuka tirai. Bagi saya ini, if you know an iceberg, this what you see is only the tip of the iceberg. What is the problem is at the bottom of the iceberg. Itu yang patutnya kita lakukan. Sekiranya kita dapat melakukan itu, ini akan menjadi keunikan bagi pelajar-pelajar USIM. Barulah kita boleh kata perubahan akan bermula dengan diri saya. Dan diri saya sekarang ni akan berusaha untuk menolong masyarakat yang sepatutnya dilakukan oleh seorang mahasiswa. Ya. Ya, terima kasih Prof. Saya kira itu sahaja soalan daripada saya dan terima kasih di atas perkongsian pendapat dan juga idea serta harapan kepada mahasiswa kita iaitu mahasiswa Universiti Sains Islam Malaysia. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih kerana bersama kami dalam Museum Online. Teruskan bersama kami lagi dalam sesi yang akan datang.